Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk fikir dan renungkan satu perkembangan politik yang sedang berlaku di Sabah. Ya, negeri yang penuh dengan warna-warni politik, di mana gabungan, pakatan, perpecahan dan rundingan semua boleh berlaku dalam sekelip mata. Tetapi kali ini isu dia bukanlah satu isu yang kecil, sebab ia melibatkan tiga kuasa besar politik, yaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Dan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, turun padang ke Tawau untuk membincangkan pasal benda ini secara langsung. Tetapi apa sebenarnya yang sedang berlaku? Kenapa tiba-tiba kerjasama tiga penjuru ini dibangkitkan sekarang? Apakah muslihatnya? Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita bincang, mari kita ulaskan bersama-sama di dalam video kali ini. Baru-baru ini Anwar Ibrahim hadir dalam satu pertemuan tertutup dengan pimpinan Majelis Pimpinan Negeri PKR Sabah di lapangan terbang Tawau. Sambil-sambil itu beliau sempat bertemu dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor. Dan dalam sidang media selepas mesyuarat itu, Anwar membuat satu kenyataan yang agak mengejutkan. Katanya kerjasama antara PH, BN dan GRS dalam PRN Sabah adalah penting demi kestabilan politik negeri dan juga negara. Tetapi dia cepat-cepat memperjelaskan. Katanya setakat ini rundingan masih lagi di dalam peringkat yang awal dan belum lagi dimuktamadkan. Beliau berkata kenyataan sebelum ini yang menyebut PH dan BN Sabah sudah pun setuju ingin bekerja sama, itu hanya melibatkan dua parti itu sahaja. GRS belum lagi masuk campur pun. Jadi misi beliau ke Tawau kali ini adalah untuk membincangkan dengan Haji J supaya ada kesepakatan tiga penjuru yang lebih luas dan juga terbuka. Tapi apa yang menarik, walaupun Anwar kata yang beliau ini agak optimistik, dia akui yang GRS masih lagi belum memberikan jawaban. Dia sendiri kata, "Saya boleh bercakap bagi pihak PH. Saya optimistik, tetapi GRS biarlah mereka sendiri yang putuskan." Dan kalau kita ingat balik sebelum ini memang ada kenyataan rasmi yang keluar, yang telah dikeluarkan oleh Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan juga Setiausaha Agung PH Datuk Seri Saifuddin Nasution. Mereka mengumumkan bahwa PH dan BN akan bekerja sama dalam PRN Sabah yang akan datang. Tapi dalam kenyataan itu langsung pun tidak menyebut GRS. Dan ini yang mungkin menyebabkan Haji J ambil pendekatan berhati-hati. Malah dalam kenyataan bebas Haji J, beliau dengan tegas menyatakan bahwa GRS bersedia untuk bertanding secara solo kalau gabungan PHBN Sabah membuat keputusan muktamad untuk berpakat. Haji J juga tegaskan yang GRS lebih cenderung untuk bekerja sama dengan parti-parti tempatan yang sehaluan dari segi perjuangan dan juga prinsip. Sekarang persoalannya, kenapa Anwar begitu beria-ia ingin menggabungkan ketiga-tiga blok ini? Betulkah demi kestabilan politik ataupun ada agenda yang lebih besar di sebalik tabir? Kamu ingatkah lagi waktu PRU 15 dahulu, Sabah menjadi antara negeri yang sukar diramal. Banyak kerusi jatuh kepada parti-parti tempatan seperti GRS dan Warisan. Dan PHB serta BN pun tidak begitu dominan nampaknya. Jadi logik jugalah kalau sekarang Anwar mahu pastikan sokongan Sabah kekal kepada kerajaan perpaduan, terutamanya bila kuasa politik di peringkat persekutuan masih lagi rapuh. Tapi dari perspektif GRS pula, mereka sudah lama memperjuangkan naratif autonomi Sabah. Mereka tidak mahu dilihat terlalu bergantung pula kepada parti dari Semenanjung. Haji J dan pimpinan GRS selama ini kerap tekankan bahwa
Sabah perlu diberi lebih kuasa, lebih hasil dari sumber asli dan lebih kebebasan dalam menentukan hala tuju negeri. Jadi bila tiba-tiba diminta untuk berpakat dengan PH dan BN, dua blok besar dari Semenanjung, sudah tentu GRS akan merasa gusar. Kita kena ingat, GRS ini bukanlah sekadar nama. Ia adalah gabungan beberapa parti lokal seperti Gagasan Rakyat, STAR, dan juga SAPP, dan juga komponen-komponen bebas yang lain. Dalam sejarah politik Sabah, rakyat negeri itu amat sensitif dengan pengaruh luar. Bagi mereka, politik tempatan perlu ditentukan oleh anak Sabah sendiri. Jadi kalau GRS terlalu akur kepada kerjasama dengan PHBN, image mereka sebagai suara rakyat Sabah boleh tercalar. Mereka boleh dilihat sebagai tunduk kepada Putrajaya semata-mata untuk kekal dalam kuasa, dan ini boleh digunakan oleh pembangkang seperti Perikatan Nasional untuk menyerang GRS dalam kempen nanti, yang kononnya GRS sudah tidak relevan dan hanya menjadi alat kepada kerajaan pusat. Baiklah, sekarang mari kita renung dan bincang bersama-sama pula. Adakah kerjasama tiga penjuru ini satu strategi yang bijak? Ataupun satu langkah yang boleh membunuh karakter politik GRS sendiri? Satu lagi persoalan besar, kenapa PH dan BN tidak cukup yakin untuk bertanding sendiri di Sabah? Adakah ini petanda yang mereka sudah hilang pengaruh? Kalau benar-benar yakin, kenapa perlu melamar GRS untuk bergabung? Atau mungkinkah mereka sadar bahwa GRS adalah kingmaker sebenar di Sabah? Dan kalau GRS menolak, adakah itu bermakna kerajaan perpaduan akan mula goyah di peringkat negeri? Dan kita juga tidak boleh abaikan hakikat bahwa ada banyak konflik dalaman yang belum selesai. Dalam UMNO Sabah contohnya, masih lagi ada suara-suara yang tidak puas hati dengan kepimpinan pusat. Warisan pula, walaupun makin tenggelam, masih lagi ada penyokong di kawasan-kawasan tertentu. Dan jangan juga kita lupa, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat atau singkatannya KDM serta beberapa parti kecil lain mungkin akan mengambil peluang sekiranya berlaku perpecahan dalam kalangan blok-blok besar ini. Dan bayangkan kalau GRS bertanding solo, PH dan BN pula berpakat, maka undi pun mungkin akan berpecah. Situasi ini boleh menjadi peluang yang besar untuk pembangkang seperti Perikatan Nasional ataupun parti-parti lain yang mengambil pendekatan populis untuk menonjolkan diri. Jadi sebagai soalan yang paling besar di sini adalah, adakah percaturan ini benar-benar tentang kestabilan atau sekadar survival politik? Apakah pendapat Anda semua? Patutkah GRS terus bekerja sama dengan kerajaan perpaduan walaupun ia bermakna mereka perlu berkompromi dengan prinsip perjuangan lokal mereka? Atau adakah sudah tiba masanya Sabah benar-benar berdiri dengan blok politik sendiri yang bebas daripada pengaruh Semenanjung? Saya ingin mendengar pendapat Anda semua. Oleh itu, sila tuliskan, sila ulaskan pendapat ataupun pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk memberikan pendapat walaupun terdapat perbezaan pendapat. Kalau Anda dari Sabah sendiri, suara Anda lebih penting lagi. Sangat-sangatlah penting. Ini adalah masa untuk kita suarakan kebenaran tanpa perlu berselindung. Ingat, PRN Sabah bukan sekadar pilihan rakyat negeri, tetapi ia mungkin penentu kepada hala tuju politik Malaysia secara keseluruhan.
Jadi jangan terkejut kalau apa yang berlaku di Sabah akan memberi kesan besar kepada Putrajaya, kepada kestabilan parlimen dan juga kepada hayat politik Perdana Menteri sendiri. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke Current Sphere MY channel yang tidak gentar untuk membongkar isu sebenar di sebalik politik negara. Kita bukan sekadar melaporkan, kita bincang, kita soal, dan kita cabar apa yang patut dicabar. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Teruskan bersuara, teruskan berpikir, sebab di Current Sphere MY di sini kita bersuara. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan sekian. Terima kasih semua.